لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. Mereka insan-insan terpilih, terpanggil untuk menunaikan rukun Islam kelima. Laungan labbaik Allahumma labbaik bergema di kota suci. Ya Allah, aku datang menyahut seruanmu. Laungan syahdu yang membawa jutaan umat Islam di serata dunia dengan hati yang tulus menuju ke satu destinasi yang kudus, Baitullah di Mekah Al-Mukarramah. Penganjuran Muzakarah Haji Peringkat Kebangsaan kali ke-31 yang diadakan pada 11 Januari 2015 bersamaan 27 Rabiul Awal 1436 Hijrah menandakan bermulanya operasi musim haji 1436 Hijrah. Bagi memastikan jemaah haji memperolehi bimbingan daripada pembimbing ibadah haji yang bertauliah, maka kad tauliah mengajar haji dan umrah telah dilancarkan. Kehadiran perwakilan dari Brunei, China, Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand pada persidangan meja bulat merancakkan lagi muzakarah tahun ini. Berpaksikan kepada misi ke arah haji mabrur untuk semua, kursus-kursus dan kelas-kelas agama telah diatur agar jemaah haji lebih memahami ibadah haji, khususnya ilmu manasik haji. Bermula dengan kursus asas haji selama 17 siri, diikuti dengan kursus intensif dan diakhiri dengan kursus perdana haji bagi memantapkan lagi ilmu agar amalan ibadah haji dilaksanakan sebaik mungkin. Berpegang pada moto bersama santuni Duyufur Rahman sebagai panduan bertindak, para petugas menggalas tanggungjawab mereka dengan penuh tawaduk. Selok-belok pengurusan jemaah haji diberi penekanan utama agar para petugas dapat memberi perkhidmatan yang cemerlang dan menurut piawaian MSISO Perkhidmatan Haji. Simulasi operasi masyair turut diadakan semasa kursus pengukuhan petugas. Pelbagai adegan cemas diadakan agar petugas dapat bertindak dalam apa jua keadaan. Selain daripada kursus dan kelas-kelas agama, penyebaran maklumat melalui media elektronik juga dilakukan. Bagi memastikan proses keberangkatan jemaah haji berjalan dengan lancar, mesyuarat penyelarasan bersama agensi-agensi terlibat diadakan di stesen-stesen berlepas. Beberapa siri uji rasa makanan turut diadakan bagi memastikan keselesaan pemakanan jemaah haji semasa di dalam penerbangan. 2015 menyaksikan perjanjian semula penerbangan charter antara Tabung Haji dan Malaysia Airlines, juga antara Tabung Haji dan Saudia Airlines. Taklimat anak kapal dan rombongan petugas perubatan mengemaskan lagi perancangan dan persiapan untuk musim haji tahun ini. Seramai lebih daripada 250 petugas perubatan yang terdiri daripada doktor pakar, doktor dan petugas kesihatan mencurah bakti sepanjang musim haji 1436 Hijrah. Sokongan dan sumbangan ikhlas daripada badan-badan korporat melengkapkan keperluan jemaah haji. Barakallahu lakum. Semoga berkah Allah dilimpahkan kepada kalian semua. Perancangan diatur rapi, doa dipohon agar diberkati. Amanat Ketua Pegawai Eksekutif disampaikan sebelum pergi menjadi bekalan petugas haji. 3 Ogos 2015 bermula dengan pasukan IT dan diikuti dengan 2 lagi advance party yang berlepas pada 8 Ogos dan 12 Ogos 2015. Para petugas mulai berangkat ke Tanah Suci. Syarat memikul tanggungjawab dan amanah yang diberi
para petugas meninggalkan keluarga tercinta selama 60 hingga 90 hari demi menyantuni Duyufur Rahman. Tiada sepi merantaimu selamanya. Malam kan berakhir, hari kan berganti. Kumpulan penerbangan jemaah haji pertama iaitu KT1 berangkat ke Tanah Suci pada 1 Zulkaedah 1436 Hijrah bersamaan 16 Ogos 2015. Kompleks Haji Kelana Jaya sekali lagi menjadi saksi lambaian kaum keluarga, sanak saudara, sahabat handai mengucapkan selamat berangkat kepada para jemaah haji yang memulakan perjalanan suci mendekatkan diri pada Ilahi. Semua proses keberangkatan telah diatur bermula daripada pendaftaran masuk, pengendalian bagasi, pasport sehingga menaiki pesawat. Pada 17 Ogos 2015, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan isteri turut hadir untuk mengucapkan selamat berangkat kepada jemaah haji. Kan dijalani. Sebanyak 68 penerbangan untuk musim ini yang telah membawa lebih 22,000 jemaah haji Malaysia ke Tanah Suci. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hamba-Mu ini. Andai bisa ku mengulang waktu hilang dan terbuang. Andai bisa perbaiki segala yang terjadi. Tapi waktu tak berhenti, tapi detik tak kembali. Harap ampunkan hamba-Mu ini. Harap ampunkan hamba-Mu ini. Ketibaan jemaah haji ke Madinah Al-Munawwarah disambut meriah oleh petugas-petugas Duta Besar Malaysia di Arab Saudi dan Muassasah Adillah. Selain dari solat di Masjid Nabawi, jemaah haji juga dibawa menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabat baginda yang mulia. Jemaah haji juga berkesempatan untuk solat sunat di Raudah dan menziarahi perkuburan Baqi'. Kota Madinah menyimpan banyak sejarah perjuangan kekasih Allah dalam menegakkan syiar Islam. Para jemaah haji dibawa menziarahi tempat-tempat bersejarah bagi mengimbas kembali perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat-sahabat baginda. Salam alaika ya habib, salam alaika, salawatullah alaika ya nabi, salam alaika ya rasul, salam alaika ya habib, salam alaika, salawatullah alaika. Mesyuarat pengurusan sering diadakan bertujuan memastikan semua perkhidmatan di tahap memuaskan dan memenuhi piawaian MSISO serta mengikut prosedur kerja yang telah ditetapkan. Para jemaah haji Malaysia ditempatkan di 3 hotel yang terletak hanya 150 hingga 200 meter dari Masjid Nabawi. Ini bagi memberi keselesaan dan kemudahan beribadah untuk para jemaah haji dan memanfaatkan sepenuhnya masa mereka di Madinah Al-Munawwarah. Ya khitam al-mursalin ya habibi ya.
Kenikmatan beribadah di Madinah selama lebih seminggu memarakkan lagi semangat para jemaah haji untuk meneruskan perjalanan suci ke Mekah Al-Mukarramah. Masjid Bir Ali di Zulhulaifah merupakan tempat persinggahan bermiqat bagi jemaah haji dari Madinah. Setelah selesai niat ihram dan solat sunat ihram, perjalanan diteruskan dengan mengumandangkan talbiyah, melambangkan kesyukuran dan ketaatan kepada Allah. Jemaah haji memasuki tanah haram Mekah Al-Mukarramah. Kota suci Mekah Al-Mukarramah, kota yang mempunyai banyak kemuliaan dan keistimewaan. Satu-satunya tempat terdapatnya Baitullah Al-Haram, kiblat seluruh umat Islam. Setibanya mereka di kota suci ini, jemaah haji Malaysia disambut dan diraikan oleh petugas-petugas dan muassasah Asia Tenggara. Di Mekah, tabung haji berurusan dengan muassasah Asia Tenggara dalam mengendali jemaah haji. Hubungan erat di antara dua organisasi ini memudahkan urusan jemaah haji Malaysia. Sementara menunggu waktu wukuf, tabung haji telah mengatur beberapa program untuk jemaah haji. Antaranya program umrah. Jemaah haji dibawa mengerjakan umrah secara berkumpulan dan diawasi oleh pembimbing haji Tanah Suci dan peronda masjid. Jemaah haji juga boleh mengulangi ibadah umrah dengan bermiqat di Tanaim atau Ja'ranah. Terdapat 7 maktab sekitar Masjidil Haram dan Kota Mekah yang menempatkan lebih daripada 22,000 jemaah haji Malaysia. Bangunan penginapan ini terletak antara 800 hingga 1,000 meter dari Masjidil Haram. Forum perdana dan ceramah-ceramah turut diadakan untuk mengupas permasalahan mengenai ibadah haji dalam persediaan menghadapi kemuncak haji. Tazkirah dan ceramah oleh ulama-ulama terkenal seperti Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Dr. Syamsiah Muhammad dan Ustaz Zoramli M. Razali turut memberi kesan kepada jemaah haji dan petugas. Bacaan surah Yasin dan doa selamat sering diadakan di surau-surau, termasuk juga sambutan kemerdekaan dan Hari Malaysia. Matlamat untuk memberi kemudahan dan keselesaan kepada jemaah haji menjadi pemacu tabung haji untuk sentiasa memperkenalkan perkhidmatan tambahan dan inovasi terbaharu di samping menambah baik perkhidmatan-perkhidmatan yang sedia ada. Demi memastikan para jemaah haji mendapat perkhidmatan dan layanan yang memuaskan, pihak pengurusan sentiasa membuat pemantauan dan semakan. Lawatan kerja ke Kementerian Haji Arab Saudi turut diadakan. Lawatan silaturahim ke beksah-beksah negara lain juga dibuat bertujuan berkongsi pengalaman dalam memberi perkhidmatan dan urusan pengendalian yang terbaik. Buat pertama kali, Menteri Agama dan Wakaf Sudan telah membuat kunjungan silaturahim ke Ibu Pejabat Tabung Haji di Abraj Al-Janadriyah. Operasi Masyair amat penting dan memerlukan pengendalian yang rapi, terutamanya apabila keseluruhan jemaah haji berkumpul
di satu tempat pada waktu yang sama. Lebih 3 juta jemaah haji dianggar berkumpul di Padang Arafah bagi menyempurnakan ibadah wukuf. Beberapa siri mesyuarat dan perbincangan bersama pihak Muassasah Asia Tenggara diadakan untuk memastikan semua persiapan terutama dari segi penginapan, kemudahan bilik air dan makanan mengikut peraturan yang ditetapkan. Lawatan kerja dan tinjauan ke Arafah, Muzdalifah dan Mina turut dilakukan dari masa ke semasa. Di samping persiapan fizikal, acara kerohanian seperti majlis doa selamat dan solat hajat diadakan memohon dipermudahkan segala urusan jemaah haji Malaysia semasa berwukuf di Arafah. Program khas untuk warga emas juga diadakan dalam usaha membantu mereka semasa masyair. Lapan Zulhijjah, jemaah haji bersiap sedia menunaikan rukun haji. Setelah berpakaian ihram dengan niat haji, para jemaah haji mula bergerak ke Arafah secara berperingkat. Padang Arafah, tempat pertemuan semula Adam dan Hawa setelah bertahun-tahun memohon pengampunan atas dosa mengingkari perintah Allah. Di sinilah tempatnya para jemaah haji menadah tangan memohon doa dan pengampunan atas segala dosa yang pernah dilakukan. Para jemaah haji bermunajat, mendekati Allah dengan berdoa dan berzikir serta mengalunkan bacaan Al-Quran demi mengisi masa menanti waktu wukuf. 9 Zulhijjah, Hari Arafah, hari istimewa untuk umat Islam. Saat tergelincirnya matahari sehingga terbenam matahari, suasana wukuf di Padang Arafah diselubungi keharuan dan hujan tangisan. Para jemaah haji dan petugas mengabdi diri pada Yang Maha Esa, memohon keampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhapus segala dosa. Mabit di Muzdalifah memberi peluang para jemaah haji berehat selepas seharian wukuf di Arafah dan bersiap sedia untuk ibadah seterusnya melontar di Jamrah Kubra. Di sinilah para jemaah haji diuji kesabaran dan menghayati keinsafan di tengah lautan manusia. Berkumpul berlantaikan tanah, berbumbungkan langit, mengagungkan Allah dan mentauhidkannya. Berbekalkan kerikil batu yang dikumpul di Muzdalifah, jemaah haji menuju ke destinasi seterusnya, Mina. Amalan utama yang perlu dilakukan pada hari nahar iaitu 10 Zulhijjah ialah melontar Jamrah Kubra. Melontar dengan 7 biji anak batu satu persatu ke arah takungan jamrah dengan yakin. Setelah melontar Jamrah Kubra, jemaah haji bercukur atau bergunting untuk bertahallul awal. Jemaah haji berada di Mina sehingga selesai melontar jamrah pada hari-hari tasyrik iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Pada 13 Zulhijjah, setelah selesai melontar jamrah, jemaah haji mulai bergerak balik ke Mekah. Pergerakan balik diatur mengikut maktab masing-masing. Setelah sampai di Mekah, jemaah haji mengerjakan tawaf dan sa'i rukun bagi menyelesaikan ibadah haji. Detik waktu terus berlalu, semua berakhir padamu. Setiap tahun, tabung haji menawarkan peluang berkhidmat sebagai sukarelawan di kalangan jemaah haji yang dipanggil Sahabat Tabung Haji. Sahabat tabung haji berperanan sebagai penghubung silaturrahim.
Tanpa sebarang upah atau bayaran, sahabat tabung haji membantu petugas dalam menyelaras pergerakan dan kebajikan jemaah haji semasa masyair. Bakti dan budi yang dihulur tidak diukur dengan wang ringgit. Ikhlas disumbangkan demi mencari keredaan ilahi. Moga usaha murni mereka mendapat rahmat dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat mengerjakan haji tiada tandingannya. Hari-hari dan malam-malam yang dilalui di Tanah Suci pasti dirindui. Sebelum meninggalkan kota Mekah, para jemaah haji akan sekali lagi menuju ke Masjidil Haram bagi mengerjakan tawaf wada' sebagai tanda perpisahan dan penghormatan kepada Baitullah. Terminal Haji Lapangan Terbang Antarabangsa King Abdul Aziz, Jeddah, tempat jemaah haji berlepas balik ke tanah air. Jemaah haji pulang dengan membawa 1000 kenangan manis bersama mereka. Kenangan yang akan menggamit kerinduan untuk kembali ke Tanah Suci. Nanti kita jauh berpisah, jadikan Robito pengikat. Kumpulan pertama seramai lebih 400 jemaah haji Malaysia selamat tiba di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA pada 29 September 2015. Tangisan kegembiraan menyambut kepulangan yang dinanti. Kepulangan mereka yang kehilangan ahli keluarga di Tanah Suci mencetus kepiluan di kalangan keluarga jemaah haji. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Ekoran itu, seperti tahun sebelumnya, tabung haji terus melaksanakan tanggungjawab sosialnya, menziarahi waris jemaah haji yang meninggal dunia dan jemaah haji yang tercedera di Tanah Suci. Dalam memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi atas kelancaran operasi, tabung haji telah menganjurkan majlis kesyukuran pada 26 November 2015. Majlis ini juga diadakan sebagai tanda penghargaan ke atas rombongan para petugas dan rakan-rakan strategik yang telah sama-sama menjayakan pengurusan haji tahun ini. Bagi mengekal dan mengeratkan lagi silaturahim yang terjalin sepanjang perjalanan mengerjakan haji, para jemaah haji dijemput menghadiri Majlis Himpunan Persaudaraan Hujjaj (HISHAJ). Dengan perhimpunan ini, ianya dapat mengekalkan roh haji dan falsafah haji serta mengimbas kembali penghayatan semasa berada di Tanah Suci. Diharap juga jemaah haji akan terus menghadiri majlis-majlis ilmu setelah kembali ke tanah air. Semoga mereka terus beramal dan beristiqamah dalam menuju takwa. Musim Haji 1436 Hijrah telah memberi pelbagai cabaran dan ujian bukan hanya kepada para jemaah haji tetapi juga para petugas. Cuaca panas yang mencecah lebih 50 degree Celsius amat menguji kekuatan mental dan fizikal. Cabaran terbesar menggegarkan seluruh kota Mekah apabila dunia dikejutkan dengan insiden kren tumbang di Masjidil Haram. Insiden yang berlaku pada 11 September 2015 telah mengorbankan 107 nyawa. 7 daripadanya adalah jemaah haji Malaysia. 10 jemaah haji Malaysia daripada seramai 238 orang dilaporkan cedera. Insiden menyayat hati itu telah memberi kesan kepada keluarga terdekat jemaah haji yang terkorban serta rakan-rakan di Tanah Suci, namun mereka reda dengan ketentuan ilahi. Yang berhormat Major General Datuk Seri Jamil K. Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri turut berangkat ke Tanah Suci bersama pengerusi tabung haji Yang berhormat Datuk Seri Panglima Abdul Aziz Abdul Rahim,
bagi mendapatkan maklumat terkini terus dari Mekah, di samping memberi sokongan moral kepada jemaah haji yang tercedera dan terkesan dengan insiden tersebut. Dalam menghadapi krisis tersebut, pihak tabung haji telah melipat gandakan usaha mengambil tindakan sewajarnya, mengesan, menjejaki, mengendali jenazah dan memaklumkan ahli keluarga mangsa dari semasa ke semasa. Pemeriksaan dari bilik ke bilik turut diadakan di semua maktab penginapan jemaah haji Malaysia di Tanah Suci untuk memastikan semua jemaah haji dikesan. Belum kering air mata menangisi peristiwa sedih kren tumbang, khabar duka sekali lagi menyelubungi Tanah Suci dengan tragedi rempuhan di Mina. Lebih 1,600 jemaah dilaporkan meninggal dunia dalam peristiwa yang disifatkan sebagai kejadian paling berdarah di musim haji. Yang menyedihkan, dalam ribuan mangsa yang terkorban, seorang daripadanya adalah jemaah haji Malaysia. Al-Fatihah untuk semua jemaah haji yang telah kembali ke rahmatullah. Perjalanan suci menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perjalanan rohani dan jasmani. Segala cubaan dan dugaan yang diharungi pasti mendapat ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para jemaah haji dan petugas haji membawa pulang bersama haji yang mabrur. Sesungguhnya haji mabrur tiada balasan lain kecuali syurga. Terima kasih tabung haji kelas. Tabung haji banyak berjasa membimbing jemaah haji kita. Sudah terkenal antara bangsa, keredaan Allah sama dipinta. Hadirku sebagai Duyufur Rahman, kembaliku dengan kemabruran.